Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Jadi ya mesti ramai yang terkejut kenapa malam ni tiba muka ustaz lain. Ya biasa Syekh Haziq malam ni muka penyangak pula malam ni. Ya minta maaf. Ustaz Haziq dia ada urusan, dia ada hal lah yang terpaksa ana menggantikan. Dia bukan menggantilah, berkhidmat kepada dia. And tapi tak apalah, insyaAllah. Jadi malam ni kita akan terus masuk dalam bab baru. Alhamdulillah kita dah settle 1/4 lah, umpamanya 1/4 daripada bab-bab Safiatul Rajah. Dan Safiatul Rajah dia ada bab Taharah, dia ada bab solat, dia ada bab zakat. Oh, dia ada 3 bab sebenarnya. And Safinatul Rajah yang asalnya, tapi ditambah oleh pensyarah yang mensyarahkan, ditambah kitab puasa dan terusnya tambah kitab haji. And probably kita dah settle 1/3 lah. Sebab Taharah ni dah panjang. And sudah habis, alhamdulillah dah habis 1/3. So malam ni kita akan mulakan kitab fasal yang terbaru daripada bab yang terbaru, iaitu bab solat. So Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk fasal solat ni, kita bincang sikit pasal solat ni. Tapi pendek lah, maklum lah. Solat ni kita kata rukun Islam lah. Rukun Islam. Orang kata penting lah solat ni kan. Hadis Nabi dia kata as-salatu imaduddin. Solat tu tiang agama. Ni semua makruf lah. And dia dalam kitab Safiatul Rajah dia terus pergi fasal kepada fi a'zarus solat. Tapi sebelum tu kita bincang sedikit tentang syarat wajib solat. Kenapa kita bincang dalam syarat wajib solat? Sebab dalam syarat wajib solat dia tak dibincangkan dalam Safiatul Rajah. Tapi tak apalah, kita bincang sebagai tambahan ilmu. Mudah je. Yang pertama, syarat wajib solat ni nak salin boleh salin, tak nak salin pun enggak apa-apa sih. Yang pertama kita tahu Islam. Okey, tapi benda yang kita nak highlight dalam kat sini adalah Islam. Dia dalam syarat wajib ni, dia ada 2 tau. Satu dia panggil Islam hukmi, satu Islam bil quwwah. Islam bil quwwah atau Islam hukmi, hukmian atau kuwatan. Apa beza dua-dua Islam ni? Okey. Macam ni. Kalau kita kata syarat wajib solat, dia adalah syarat dia adalah Islam. Tapi dekat syarah sah solat pun ada Islam. Kita biasa-biasa nak? Syarat wajib ada Islam. Okey. Syarat sah pun ada Islam. Dua-dua Islam sama ke? Tak sama. Ini ilmu tambahan. Sebab apa? Sebab biasa kita akan kata sebab maksudnya macam ni. Bila kita kata syarat wajib, maksud Islam kat situ adalah Islam hukmi. Apa maksud Islam hukmi ni? Okey. Islam hukmi adalah istilah senang bagi Islam hukmian adalah seseorang yang pernah Islam. Bila kita kata seorang yang pernah Islam, contoh ada seorang pemuda ni, dia Islam. Okey, bila dia Islam, jelaslah dia wajib solat. Tapi na'udzubillah min zalik, dikatakan ditakdirkan satu hari dia murtad. Walaupun dia murtad, tapi sebab dia dah pernah Islam, solat tu tetap wajib atas dia. Okey. Berbeza dengan orang yang memang kafir. Orang yang memang kafir, dia tak pernah Islam. Jadi kefarduan solat tak kena ke atas dia. Okey. Apa yang nak disampaikan dalam ni, contohlah seorang yang murtad. Dia kan dah pernah Islam. So dia dah pernah kena syarat wajib solat. So bila dia pernah kena syarat wajib solat, tuntutan solat tu ke atas dia akan tetap berlaku walaupun masa dia murtad. Maksudnya, kalaulah ditakdirkan kan, seorang tu murtad dan lepas murtad dia masuk Islam balik, dia wajib qada solat-solat dia yang dia tinggal semasa dia murtad. Kenapa? Sebab syarat wajib solat, ni bukan syarat sah. Syarat sah solat memang kena Islam. Time tu. Syarat sah kita tak bincang. Sebab apa? Sebab siapa yang nak solat dia sah, dia mesti Islam. Basically siapa yang tak Islam tak akan solat lah kan. Jadi kita bincang tentang syarat wajib. So bila kita kata syarat wajib, seorang tu dia Islam, dia pernah Islam, dia murtad. Lepas dia murtad, dia masuk Islam balik. Dia wajib qada solat dia masa dia murtad tu. Kenapa? Sebab dia dah pernah Islam, dan pernah Islam tu adalah syarat yang mewajibkan solat ke atas dia. Walaupun dia murtad, dia tetap kena kefarduan solat. Dan begitu juga yang berlaku pada puasa dan zakat.
Puasa pun sama juga. Jadi kita akan bincang bab puasa lah. Tapi nak bagi faham tu adalah syarat wajib puasa, solat, zakat adalah dia pernah Islam. So, bila dia Islam ialah bila Islam dia kena buatlah semua tu. Tapi bila kalaulah na'udzubillah seorang tu murtad, dia tetap kena buat solat, puasa, zakat. Sebab apa? Sebab dia dah pernah Islam. Dia panggil Islam hukmiyan. Kan? Tapi kalaulah contoh kita fardu takdir, kita kata dia ni murtad tapi dia still solat sebab dia kata okey, ada seorang tu murtad tapi dia tahu dia kena solat. Dia solat, sah ke tak? Tak. Sebab syarat sah solat dia kena Islam masa dia buat ibadah tu. Dia berbeza syarat sah dengan syarat wajib. Syarat sah dia kena Islam masa dia buat ibadah tu. Syarat wajib cukup sekadar dia pernah Islam maka akan terkena segala taklif ke atas dia. Syarat wajib solat yang kedua adalah balik. Okay, balik ni kita tahulah maksudnya kita dah simak dia bab first sekali dalam Safinatun Najah adalah balik, kan? Memang ada orang kata kan ada hadis Nabi kata ajarlah anak solat masa umur 7 tahun, kan? Tapi kalau umur 10 tahun anak tak solat maka pukullah dia. Ada orang yang kata so sebab hadis Nabi tu kata macam tu, sebenarnya umur 10 tahun dah kena solat. Ini wallahu alam pendapat lain ke apa ke, tapi dalam kitab disebutkan bila balik baru wajib solat, bila sampai umur baru wajib solat. Adapun pendapat tu mungkin kita boleh kaji kalau ada pendapat macam tu, tapi kita pegang yang muktamad dalam kitab fiqh. Dan seterusnya berakal lah paling penting. Dan orang yang gila tak wajib solat ke atasnya. Okay. So kita terus masuk. Tak payah panjang-panjang lah. Sebab solat ni semua dah tahulah benda yang makruf. Okay. Fi a'zaris solat. Faslun. Fi a'zaris solat. Apa maksud fasal ni? Fasal ni adalah fasal fi bayan ni pada menerangkan segala uzur-uzur yang bukan membolehkan, yang segala uzur-uzur dalam ketika meninggalkan solat. Okey, apa maksud benda ni? Adakah maksud benda ni boleh meninggalkan solat? Tak. Okey. Sebagai kefahaman untuk memahami sebelum kita masuk dalam fasal ni adalah kita faham setiap solat yang na'udzubillah min zalik, kalau kita tertinggal, kita wajib qada. Kita wajib ganti. Ini semua makruf, ini semua faham. Tapi dia dalam bab qada ni dia ada dua. Satu dipanggil wajibul fawri. Ni jarang orang tahu. Satu dipanggil wajibul fawri. Okay. Yang kedua dia panggil ghairul fawri. Wajibun ghairul fawri. Maksudnya dua ni sama. Satu, apa maksud wajibul fawri? Wajibul fawri ni dia kena qada dan dia kena qada dengan segera. Dia bukan sekadar kena qada, dia wajib qada tapi dengan segera. Okey. Berbeza dengan yang kedua ni, dia wajib qada je tapi tak wajib segera. Maksudnya dia ada satu tuntutan je lah, wajib qada tapi tak wajib segera. Jadi bila kita membincangkan pada uzur-uzur solat, fil a'zaris solat ni, dia maksudkan adalah segala uzur-uzur yang menyebabkan solat kita tu hanya wajib diqada tapi tak wajib segera. Hanya wajib diqada, tak wajib segera. Faham kan? Maksudnya kat sini dia akan bagi dua keuzuran yang kalaulah kita tertinggal solat kerana kedua keuzuran ni, maka kita wajib qada tapi tak wajib segera. Maksudnya kita faham kalaulah uzur-uzur tu selain dua ni kita wajib qada tapi bukan sahaja wajib qada, wajib segera. Segera ni macam mana? Okey, nanti kita bincang. Okey. Kita masuk dulu a'zarus solati isnani. Keuzuran solat. Kita dah bincang dah. Bila kita kata bukan benda ni uzur-uzur yang bolehkan tinggal solat. Keuzuran yang menyebabkan kita kena ganti tanpa segera ada dua je. Tapi akan ada tafsilan dia. Yang pertama an-naumu, tidur. Yang kedua an-nisyanu, terlupa. Okey. So kita masuk yang pertama an-naumu, tidur. So benda ni biasalah bagi kita kan. Kadang-kadang kita tertidur kan. Kita tidur lambat dan terlepas subuh kita tidur. Jadi tidur yang macam mana yang dikatakan kita wajib qada tanpa segera. Okey. Dia ada beberapa kategori. Okey. Ini tafsiran dia macam ni. Contoh, kalaulah seseorang tu tidur sebelum masuk waktu. Okey. Sebelum masuk waktu.
highlightkan niat. Sebelum masuk waktu. Okay, bila tidur sebelum masuk waktu je, contohlah kita kata kat Malaysia ni Zohor sekarang ni pukul 1. 1.30 lah contoh, 1.30. 1.30. Kalaulah tidur pukul 1, contohlah tidur pukul 1, okay, tidur pukul 1 dan dia bangun, tidur, bangun-bangun dah asar. Contohlah bangun-bangun dah asar. Okay, so sebabkan dia tidur sebelum masuk waktu, bila dia tidur sebelum masuk waktu, dia wajib qada Zuhur dia tu. Betul. Tapi dia wajib qada tanpa segera. Tanpa segera. Sebab apa? Dia bila kita kata seorang tu tidur sebelum masuk waktu je, secara mutlak dia wajib qada. Okay, dia wajib qada. Tapi sekejap Tapi tak wajib segera. Tak wajib segera. Okay. So ini yang kena highlightkan. Dia ada lagi hukum lain, tapi ingat bila kata uzur dalam solat ni satu tidur. Tidur ni dia ada beberapa jenis, tapi yang paling utama adalah kalau contohnya dia tidur sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu secara mutlak dia memang wajib qada tapi tak wajib segera. Wajib qada tapi tak wajib segera. Okey. Itu orang kata apa? Kaedah yang pertama. Okey. Kalau tidur selepas masuk waktu macam mana? Contohnya 1.30, tidur pukul 2. Macam mana pula? Okey, yang ni kena tafsil. Yang ni kena tafsil. Kalaulah contoh, dia tidur masuk waktu Zuhur 1.30. Dia tidur pukul 2. Dia tidur pukul 2. Okey, kita kena terperincikan sikit. Dia tidur pukul 2 dengan ada keyakinan, tak pun sangkaan yang kuat yang dia mampu bangun sebelum habis waktu. Dia mampu bangun sebelum habis waktu. Contohnya dia tidur pukul 2 ni, tapi dia kata, oh tak, ngantuk lah, tidur sekejap. Tapi yakin ni, boleh bangun pukul 3 ni. Kan? Tak pun contohnya dia, set alarm ni, insyaAllah bangun ni. Sebab biasa memang set alarm bangun. Tak pun pesan kat kawan, weh aku nak tidur jap, pukul 3 kejap aku nak solat Zuhur. Dengan sangkaan macam tu, yang ni pun andai kata fardu takdir, dia terlepas waktu Zuhur, yang ni pun dia wajib qada. Qada tetap wajib, tapi tak wajib segera. Tak wajib segera. Okey. Tapi kalaulah contoh dia tidur pukul 2, tapi dia tidur pukul 2 ni dia memang yakin lah kalau aku tidur ni confirm tak bangun Zuhur. Confirm tak bangun Zuhur. Confirm tak bangun Zuhur, memang akan ganti lah ni. Waktu tu kalaulah dia betul tidur juga dan dia bangun lepas habis waktu, maka bila dia bangun dia ada dua kewajipan. Dia wajib qada solat dan dia wajib segera. Dia wajib segera. Sebab apa? Sebab uzur dia ni uzur yang tak dibenarkan dalam melewatkan solat. Memang kita kata tidur, tapi sebab tu kita kena tafsir. Kita kena tahu tidur yang macam mana yang menjadi uzur untuk seorang tu tak wajib segera. Jadi apa maksud segera tu? Dia kalau case tadi tu, dia tidur pukul 2. Dia tidur dengan seangkat yang kuat ni, memang confirm ni. Tak akan bangun punya ni. Akan bangun ni dah habis Zuhur ni. So dia bangun je, dia kena buat apa? Dia kena bangun, dia kena terus ambil uduk, dia kena terus sembahyang qada. Boleh tak dia nak pergi makan dulu? Tak boleh. Tak boleh pergi makan. Faham tak? Itu maksud segera. Tak boleh pergi makan, tak boleh sembang. Boleh makan. Kalaulah dia tak makan tu dia akan meninggal. Betul. Ini memang dibincangkan dalam kitab fiqh. Kalaulah dia tak makan tu memang meninggal. Jadi dia boleh pergi makan, tapi makan pun sekadar cukup untuk dia sembahyang. Itu maksud segera. So kita benda ni kita kena ambil perhatian lah. Dan kita pula sebagai contohlah kawan kita tidur, nampak ulama ni dia boleh sembang, dia boleh bincang pasal hukum ni sangat detail. Kawan kita tidur, first tadi kita kata hukum yang pertama, kita nampak dia tidur, kita tahu dia tidur sebelum masuk waktu. So kita tahu bila dia tidur sebelum masuk waktu, kalaulah dia terlepas waktu tu pun dia hanya wajib qada tanpa segera kan, sebab tu keuzuran kan. Maka kita apa hukum kejut dia? Hukum dia sunnah. Sebab dia tidur sebelum masuk waktu. Kaedah dia senang. Kalau dia tidur sebelum masuk waktu je, dia agak ringan sedikit. Dia agak ringan. Sebab dia tidur sebelum masuk waktu. Hukum kita kejut dia sunnah. Tapi kalau ada member kita, dia masuk Zuhur 1.30, dia tidur pukul 2.
Dia tidur pukul 2, dia tidur juga walaupun tahu dah selepas masuk waktu. Hukum, kita kejut dia solat, kita kejut dia bangun solat, wajib. Wajib sebab apa? Sebab dia tidur selepas masuk waktu. Faham kan? Dia kaedah mudah dia, kalaulah dia tidur sebelum masuk waktu, kaedah mudah sebelum masuk waktu, kalaulah dia terlepas waktu tu, maka dia hanya wajib qada tanpa segera. Tapi kalaulah dia tidur selepas masuk waktu, dengan tafsilan, kalau dia tidur selepas masuk waktu dan dengan dia yakin memang tak boleh bangun punya dan dia pergi tidur juga, maka dia kalau bangun-bangun dia kena qada, dan dengan segera. Itu an-naum, tidur. Dan kita masuk yang keduanya, an-nisyan. An-nisyan ni maksudnya lupa. Okey. Dan lupa ni sama juga, dia sama macam tidur. Cuma penjelasan yang berbeza lah. Contohlah, seorang tu dia sama juga, dia akan ada satu yang kena qada tanpa segera, satu yang kena qada dengan segera. Macam mana contoh qada yang tanpa segera ni? Bila dia terlupa nak solat dalam keadaan dia buat benda-benda yang bermanfaat. Contoh dia tengah belajar kan. Dia tengah belajar ni, tengah buat admat kan, susah kan. Tengah buat benda yang susah lah, tak pun benda yang dia menarik minat kan, sampai dia tiba masuk waktu solat, dia kata tak apalah, nak buat kerja sekejap. Buat, cari jawapan tak jumpa, buka kitab tu kan, tanya kawan segala apa, tiba Allahu Akbar, masuk waktu seterusnya. Dia tak solat lagi, dia macam Allah. Dia okey. Jadi hukum dia macam mana? Dia kena qada. Qada ni memang makruf, kena qada. Kejap. Okay, maaf. Okay, so dia kena qada, tapi dia kena qada yang tanpa segera. Kenapa tanpa segera? Sebab dia tertinggal waktu solat tu dengan lupa, tapi lupa yang sebab perkara yang bermanfaat. Dia berbeza dengan contoh ni, seorang ni dia masuk waktu, dia tengah main phone. Dia masuk waktu, dia kata okey nak solat lah, tapi dia main phone, buka IG, buka Instagram, buka Twitter. Dah habis Twitter, masuk IG balik, buka Instagram balik, masuk Facebook pula. Pak, masuk waktu seterusnya. Kat sini hukum dia sama, dia wajib qada tapi dengan segera. Dia tak boleh kata macam dah masuk waktu kan, dah tinggal pula, tak apalah kejap, tak boleh. Berdosa hukum dia. Dia wajib segera. Sebab apa? Sebab dia lupa, memang lupa. Dua-dua kes ni lupa. Tapi kes yang pertama tadi sebab perkara yang bermanfaat. Tapi kes yang kedua ni dia terlupa dengan sebab perkara-perkara yang tak bermanfaat. Jadi benda ni kita kena tanbih lah. Kita kena tahulah kadang-kadang kita ni ialah kita ni lemah lah kan, kadang-kadang terlupa, terbuat benda lain, tertidur kan. Jadi kita kena tahu macam mana keadaan yang kita wajib segera, mana keadaan yang kita tak. Bukan, tapi bila kata tak segera ni, bukanlah kita kata kita boleh tangguh-tangguh, taklah. Tapi maksudnya kita tak dituntut untuk buat benda tu on the spot juga. Macam tu. Jadi, okay. Basically, dalam bab ni, dalam fasa ni dua ni je. Tapi benda ni ada satu benda yang kita nak tambah. Kita biasa dengar tak keadaan, contoh, kita masuk waktu solat kan. Kita tiba-tiba azan, Allahu Akbar. Tiba-tiba, tapi time tu kita tengah buat benda lain. Kita tengah buat benda lain. Jadi macam mana kan? Kadang-kadang ada orang yang kita doa lah, kita tergolong daripada golongan lain. Jadi ada orang ni dia gelisah. Ya Allah, macam ni aku tak solat lagi ni. First kali kita kenalah rasa macam tu, gelisah tak solat ni kan. Tapi apa kaedah yang kita kena buat kalau jadi kes macam tu kan? So ulama kata setiap kali masuk waktu solat kan, kalau lah kita memang dekat surau, alhamdulillah lah, memang kita ready nak sembahyang tu, alhamdulillah lah. Kalau tiba-tiba kita tengah buat benda lain kan, dan tambah pula kalau kita buat sesuatu tu, benda tu yang lama. Jadi apa yang kita kena buat adalah, okay, benda yang jarang sikit orang tahu. Kita kena azam. Okay, apa maksud azam ni? Okay, azam ni dalam Islam dia ada dua. Satu azam yang umum, satu azam yang khas dalam bab solat ni lah. Okay, dia kena ada azam untuk menunaikan solat. Maksudnya, apa tujuan azam ni? Contohlah,
seseorang yang lain lah. Kita semua panjang umur, amin. Ada seorang lain, dia ni masuk waktu Zuhur. Masuk waktu Zuhur, dia tengah buat kerja. Tapi dia tengah buat kerja tu, dia dia nak solat tapi dia ada kerja. Jadi dia azam siap-siap dalam hati dia. Dia nak azam, dia nak solat Zuhur. Dia azam. Azam, aku betul tak nak solat Zuhur ni. Tapi dia ada buat kerja sekejap. Fardu takdir, ada seorang lain lah. Kita panjang umur, amin. Fardu takdir, andai kata dia meninggal, tapi walaupun dia meninggal, tak solat lagi, tapi dia dah ada azam yang khas tadi. Aku akan solat. Ini kita kena tahulah. Saya kena masuk waktu je, azam, terus azam. Aku nak solat. Kita betul, kita doa, kita semua panjang umur. Tapi, lah, kita tak tahulah kematian. Allahu Akbar. Panjangkan umur kami, ya Allah. Okay, itu azam yang khas lah. Azam yang umum ni apa? Azam yang umum ni, pernah dengar tak? Setiap kali seorang tu dalam Islam, setiap kali je dia sampai umur baligh, untuk lelaki perempuan semua, dia kena ada azam yang umum. Ya Allah, aku berazam, aku akan taat segala perintah Engkau dan aku akan jauhi segala larangan Kau. Ada azam dalam Islam. Pernah dengar tak? Benda ni jarang dengar kan? Tapi benda ni ada. Dan kalau yang tengok video ni, yang tengok live ni, tak pernah buat kan, tak tahu pun. Start sekarang. Ya Allah, azam. Ya Allah, aku nak tunaikan segala perintah Kau dan aku tinggalkan segala larangan Kau. Azam sekarang. Dan azam ni, dia panggil azam yang umum. So azam Islam ni ada dua. Satu umum yang kita cakap tadi, yang satu lagi khas. Kalau dalam sebab solat ni, setiap kali masuk waktu, azam. Ya Allah, aku nak sembahyang. Jadi cukuplah, sekarang dah 10.25. Jadi wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau ada yang ada soalan tentang fi a'zari solat, bab solat ni, ada apa-apa soalan? Nak tanya pasal sembahyang, pasal sembahyang yang lain pun boleh ke? Ada nak tanya pasal syarat sah ke pun boleh. Nak tanya pasal fasal ni sendiri pun boleh. Ada yang tak faham ke? Ada yang tak jelas ke? Tafadhal kalau ada soalan. Kalau nak tanya bab lain ke, persemayang ke, apa-apa je umum pun boleh, tak ada masalah. Sekali lagi Ana bagi pihak admin Muzakarah Ilmiah Mubtadi minta maaf sebab Syekh Haziq dia terpaksa balik kampung, dia ada urusan. Mungkin untuk beberapa hari ni Ana akan ganti juga sebab dia dekat kampung dan dia ada urusan. Jadi korang semua mohon bersabarlah dengan Ana. Contoh, kalau dia seorang yang selalu tinggal solat dengan sengaja, kemudian dia taubat, maksudnya dia wajib qada semua solat yang 3 dengan segeralah, betul? Ni maksud dia faham. Bagus. Ya betul, dia wajib qada dengan segera. Bahkan dikatakan kalaulah seorang tu, umpamanya dia wajib penuhi masa dia dengan solat. Memang disebutkan oleh ulama. Kalaulah seorang tu dia tertinggal, dia macam ni. Ada orang tanya, kalaulah saya contohnya, dia ni dia baru tahu satu hukum. Contoh dia ada tahu hukum baru yang menyebabkan dia kena qada solat, kan? Okey. Tapi anda nak gini kan, dia uzur solat ni bukan ni je. Tapi contohlah dia kaitkan macam ni. Contohlah seorang tu dia memang solat daripada dia start balik, dia solat sampai sekarang lah. Tapi tiba-tiba satu hari tu dia tahu satu hukum yang menyebabkan dia tahu ada setengah solat dia yang tak sah. Jadi masa tu dia wajib qada, betul, dia wajib qada, tapi dia tak wajib qada dengan segera. Macam tu. Tapi kalau kes fikri dia tanya, kalau seorang selalu tinggal solat dengan sengaja, kemudian dia bertaubat, jadi dia tinggal solat dengan sengaja kan? Jadi hakikatnya dia wajib qada solat dengan segera, betul. Dan dikatakan tak pernah anda baca lah untuk jadikan untuk semua yakin kan. Dia wajib qada dengan segera dan dia dikatakan dia macam mana umpama ayat dia kena penuhi masa dia dengan qada. Jangan risau. Anda buka kitab ni, ada kitab dia kata. Okay, dia katakan dalam Fathul Mu'in dia katakan, dan wajiblah menyegerakan oleh orang yang meninggalkan solat untuk mengqada solat itu yang luput itu.
Jika yang luput itu tanpa segera, maksudnya tanpa uzur, maksudnya sengaja, maka wajiblah diqadhakan dengan segera. Mengikut Syekh Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami berkata, dan menurut apa yang zahir, sesungguhnya wajiblah digunakan seluruh masanya untuk mengqadha. Untuk mengqadha. Maksudnya selain dia pergi kerja, selain dia makan, selain dia tidur, dia kena cuba penuhi masa dia dengan mengqadha solat lah. Sebab tu tanggungjawab dia yang dia sengaja tinggal. Wallahu a'lam. Mungkin ada soalan lain lagi. Tapi betul lah, yang hantar ni maksudnya hantar faham lah situasi dia. Tapi ada dengan ceramah yang kata dia boleh qadha satu solat fardu setiap waktu solat untuk memudahkan. Ini kaedah. Ini kaedah. Ini kaedah. Maksudnya dia qadha ni dia macam ni? Dia tak ada macam ni? Dia setiap waktu boleh qadha. Kan setiap waktu boleh qadha. Cuma zaman sekarang ni ialah kita kerja, kita kan. So bila kerja takkan tak nak pergi kerja. Kerja tu satu kewajipan, betul tak? Lainlah kalau cuti. So waktu kerja ni macam mana? Cubalah sedaya upaya. Maksudnya satu solat fardu, satu kali qadha. Dan kita kena ingat orang yang solat qadha ni kita kena bimbing dia lah. Kita kena berlemah lembut lah. Qadha ni bukan senang. Kan? Tambah pula macam anda kata kan. Seorang ni kita Alhamdulillah Allah takdirkan kita Alhamdulillah kita daripada kecil kita solat. Orang-orang yang qadha ni dia umpamanya dia baru nak bertatih untuk solat. Dia baru bertatih untuk solat dan dalam masa yang sama dia nak kena belajar istiqamah solat. Dalam masa yang sama dia kena belajar untuk qadha solat-solat dia yang banyak tu. Jadi kita kena berlembut dengan dia. Mungkin awal-awal ni kita kata tak apa, try dulu satu waktu kita qadha. Contohnya lepas solat subuh, qadha subuh. Lepas solat zuhur, qadha zuhur sekali kan. Biar dia biasa dulu. Masya Allah, susah. Kita yang solat satu hari 5 waktu ni je pun, Allah rasa dah berat. Lagilah orang yang nak kena solat lagi 2-3 kali lagi untuk bertahun-tahun pula. Jadi kita kena berlemah lembut. Mungkin awal-awal ni kita kata, macam Anta kata, bagus Anta kata ni. Maksudnya, awal-awal tak apa. Lepas subuh, solat subuh sekali. Lepas zuhur, solat zuhur sekali. Slow-slow lah. Lama-lama mungkin dia dah nampak, dia dah sedar kewajipan solat ni, mungkin dia akan tambah sikit demi sikit. Jadi kita kena berlemah lembut lah. Dan apa dosa yang lepas tu, dosa yang lepas. Sekarang ni kita bimbing dia. Allahu'alam. Jadi betul lah yang macam ini kaedah. Faham. Alhamdulillah.